Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah dalam Adik dan Al-Quran. Saya Muaz. Kawan-kawan nak tahu kenapa Allah mengutuskan Nabi Lut? Nabi Lut diutuskan oleh Allah untuk membimbing kaumnya, iaitu kaum Sadom. Saya Ismail. Engkau nak tahu? Ayah Nabi Ibrahim merupakan tukang membuat patung-patung berhala. Saya Muhammad. Nabi Saleh telah diutus oleh Allah untuk kaumnya, iaitu kaum Samud. Saya Hafiz. Kawan-kawan tahu tak? Nabi Lut merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Saya Faiz. Kawan-kawan nak tahu tak mukjizat Nabi Saleh? Mukjizat Nabi Saleh ialah unta yang keluar dari dalam batu. Saya Tasni. Kawan-kawan tahu tak tentang raja ini? Raja Namrud adalah raja yang kejam, memerintah tanpa undang-undang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustaz. Khabare? Waras? Waras, alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam rancangan Adik. Tasbih. Subhanallah. Tullabi. Kita akan meneruskan seperti biasa tafsiran kita, pembelajaran kita dalam surah apa ya? An-Nisa. Surah An-Nisa. Pada kali ini insya-Allah ayat ke berapa ya? 19. 19 tuan-tuan. Oleh itu marilah kita dengarkan bacaan dahulu sementara semak-semak buka buku catatan dan sebagainya. Hafazan ayat-ayat hafazan oleh adik-adik kita. Kita pilih yang pertama, adik yang paling hujung sekali di sana. Yang lain tunjukkan kepada adik Tasni. Silakan. 1 2 3. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tebal sikit. Karha. Ya. Wala ya'duluhunna. Ya'kata'. Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Masya Allah. Ya, okey, ada sedikit kebobrokan, kecelaruan pemikiran dan hafazan. Tetapi itulah biasa ayat-ayat yang panjang ini memerlukan kita sedikit mujahadah dalam memastikan kita boleh tangkap, melekat. Ya. Dengan cara antaranya tipsnya, pakcik-pakcik kalau hafal, kita hafal Yasin pun huru-hara ya tak? Imam Syafi'i dia tengok, buka, tutup sebelah, scanner, laju ya. Tetapi kita ni jenis standard makan kepala ikan bilis banyak. Kari kepala ikan pun ia juga. Benda-benda dalam banyak juga. Jadinya kena ambil tips-tips seperti mana solat sunat. Bacakan ayat yang kita hafal tu. Ketika mana, yalah solat sunat. Seperti mana solat duha. Begitu juga solat tahajud. Sembahyang zuhur bersendirian mungkin kerana tak sempat berjemaah. Ketika tu baca ayat hafazan kita. InsyaAllah dia lebih mantap. Bila dah terlupa tu, habis solat terus buka. Kita akan tajuk dan pilih tajuk pada hari ini tentang ayat yang kita baca panjang sikit tentang kahwin paksa. Apa dia? Kahwin paksa. Boleh ke? Kita akan tahu selepas saja daripada rehat ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan bersama kami Ustaz Zamri dan anda dalam rancangan Adik dan Terima kasih kerana tuan-tuan tidak kahwin paksa. Dan redha. Dan itulah tajuk yang kita akan bincangkan. Sebelum kita akan pergi lebih jauh, ada sedikit info yang menarik. Sebab orang kata kahwin paksa, habis mak dia paksa-paksa saya. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah benda yang lain, iaitu isu janda ataupun arbalah. Dia ni tak boleh dipaksa sebab dia ada hak ke atas diri dia. Kalau anak dara ni kadang-kadang wali berhak kepada ataupun ke atas dirinya. Tullabi. Naam. Ayat ni ada asbabun nuzulnya ketika mana suami yang isteri dia
meninggal ataupun minta maaf ataupun suami yang kematian. Suami yang kematian ini maknanya isteri dia jadi apa? Ibu tunggal. Zaman dahulu ataupun janda tadi, zaman dahulu yang berhak kepada ibu tunggal ini adalah keluarga si lelaki tadi. Yang meninggal tadi sama ada nak berkahwin dengan dia ataupun nak kahwinkan dengan orang lain pula, ataupun kita boleh arahkan apa-apa sahaja. Keluarga si perempuan yang meninggal dunia tadi tak berhak apa-apa. Ya, maknanya seolah-olah menjadi satu penganiayaan. Dahlah aku kematian suami, aku telah hidup lama dengan suami aku. Tiba-tiba suami aku mati, orang lain pula kontrol diri aku. Suka hati akulah. Perempuan-perempuan ramai yang tidak berpuas hati. Tiba-tiba turunlah ayat ini supaya nak mengangkat martabat wanita. Mengangkat apa? Martabat wanita. Tengok Islam sangat caring tentang isu wanita. Siapa kata Islam menindas wanita? Ketika itu, bila turun ayat ini menunjukkan bahawa janganlah kamu sakiti wanita-wanita yang ibu tunggal ini, dia berhak ke atas dirinya. Oleh sebab itu ulama berselisih pendapat. Kalau ibu tunggal ini siapakah yang lebih berhak kepada diri dia mengikut mazhab Hanafi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Daud bahawa dia lebih mengetahui ataupun dia lebih berhak kepada diri dia berdasarkan satu hadis yang berbunyi al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tusta'zan fi nafsiha wa idhnuha samatuha, iaitu orang yang janda lebih berhak ke atas dirinya berbanding walinya sendiri. Kalau dia kata saya tak nak kahwin, orang lain tak boleh paksa. Kalau saya kata saya nak sebenarnya, barulah dia boleh kahwin. Bahkan ketika mana Tok Kadi kata betul kau nak pada dia tak boleh senyap je. Dia kata kena ya. Dia kata kena ya, dia jelas barulah dia boleh berkahwin. Tetapi bagi seorang perempuan yang anak dara, yang berhak kepada diri dia adalah siapa? Ibu bapa. Adalah ibu bapa dia, ya. Tetapi kena minta juga izin juga kepada perempuan tadi, dan keizinannya adalah somatuha. Apa dia? Somatuha. Iaitu diam. Maknanya orang kata as-sukut alamatur ridha. Senyap tandanya setuju. Kau setuju tak nak kahwin dengan dia, wahai anak daraku? Ya, dia buat macam tu. Segan lah ya. Ataupun kadang-kadang dia senyum aja. Itu maknanya dia setuju. Ya, Islam meraihkan dua belah pihak. Ketika itu bolehlah dia berkahwin. Berdasarkan hadis yang kedua juga Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya terus seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda, dan seorang wanita yatim diminta pertimbangannya dan diamnya adalah persetujuannya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis dan riwayat An-Nasai. Yang mula-mula tadi Ustaz bacakan hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Berdasarkan hadis-hadis ini ulama kata janda lebih berhak untuk menentukan dia nak kahwin dengan siapa, dia setuju ataupun tidak setuju. Tetapi jumhur ulama, apa dia? Jumhur ulama. Maknanya majoriti ulama mengatakan mesti juga mempunyai izin kepada wali, ya. Seperti mana ya mazhab Syafi'i dan seumpama dengannya berdasarkan dalil-dalil yang sedia maklum, seperti mana la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tiada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi. Ini antara hadis yang dipakai oleh majoriti ulama walaupun dia mak janda ataupun ibu tunggal. Tullabi. Naam. Ketika mana Ustaz teringat satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang bernama Ramlah. Ramlah ni dia berkahwin dengan suaminya bernama Al-Mutallab. Al-Mutallab. Bila dia kahwin ni, dia antara orang yang awal-awal, pasangan-pasangan yang awal yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Ketika mana Quraisy kat Mekah ketika itu menekan Nabi dan orang-orang Islam, termasuklah Al-Muttalab dan isteri dia ini, ketika itu Nabi arahkan supaya mereka ni berpindah. Dan yang di antara yang berpindah adalah Ramlah ni, isterinya, termasuklah suaminya, termasuklah saudara kepada Ramlah tadi, yang bernama Tulaib. Yang bernama siapa? Tulaib. Ya, dia pun berpindah ke Habsyah. Belum lagi ke Madinah. Bila pindah ke Habsyah, tak lama kemudian mereka pun duduk aman, tak kena seksa, makan pun cukup. Akhirnya beranaklah si Ramlah tadi. Semasa mengandung dan beranak, tiba-tiba tak lama kemudian suami dia mati. Bila suami dia mati, Tullabi. Naam. Tengok-tengok tak lama kemudian saudara dia pun mati.
tinggallah dia seorang-seorang je kat Habsyah tu. Rasa ketakutan ada ke tak ada? Ada. Kebimbangan ada ke tak ada? Ada. Memanglah negara aman, tapi maklumlah tak ada wali, tak ada penjaga, tak ada suami, tak ada pak saudara, seorang-seorang aja. Kebimbangan tu adalah baby kecil pula. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sejarah mengatakan sebelum si suami Ramlah ni mati, dia sempat mewasiatkan, jaga anak kita betul-betul, semoga dia menjadi anak yang soleh, solehah, cemerlang di dunia dan di akhirat. Nampak? Jangan kata jaga anak kita betul-betul supaya dia boleh jadi seorang yang glamour di Malaysia nanti, disanjung dengan lagu-lagunya, ya Hafiz? Contoh, ya. Begitu juga dengan sebagainya tak, tapi kata supaya cemerlang di dunia dan di akhirat, ya. Maknanya yang cemerlang hakiki adalah cemerlang di akhirat mengikut perintah Allah. Dan oleh sebab itu adik-adik, ketika itu diberikanlah harta yang bapa dia tinggalkan, dan diriwayatkan anak si Ramlah dan suami dia tadi yang telah meninggal dunia yang terawal menerima harta pusaka. Yang terawal menerima harta pusaka di dalam Islam. Itulah serba sedikit nak ceritanya tentang kahwin paksa. Datuk mesti banyak isu selepas ini. Kita dengar Atuk apa yang dia nak cerita tentang kahwin paksa, siapa yang kena paksa dalam rancangan Adik Dan Ya, Alhamdulillah dan terima kasih kepada cucu-cucu Atuk dalam studio yang ceria-ceria, Masya Allah, hebat-hebat ya. Dan kita meneruskan lagi rancangan kita. Dan terima kasih kepada cucu Atuk di luar sana. Ramai yang dapat besar-besar tu. Dapat tu. Yang senyum-senyum ada. Gigi pun tak ada dapat tu. Masya Allah. Terima kasih cucu Atuk yang setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang cerita panjang lebar tentang tajuk hari ini. Tajuk apa? kahwin paksa. Cuma Atuk nak tambah sikit apa yang Ustaz sebut tadi. Nak perluas sikit pahaman dan skop dia. Ustaz Zamri sebut sebab nuzul. Sebab kenapa ayat ini diturunkan. Ayat berapa ini? Ayat 19 surah An-Nisa. Mengikut riwayat mengatakan orang-orang jahiliah zaman Nabi dulu, bila dia masuk Islam, bila Nabi pindah ke Madinah, mereka masuk Islam. Tapi adat jahiliah masih mereka amalkan. Apa dia adatnya? Biasanya macam pernah Ustaz Zamri sebut dulu, orang jahiliah, suami dia, isteri dia ramai tak isteri dia? Ramai. Oh, ada yang kahwin 4, kahwin 5, kahwin 10 pun ada. Orang jahiliah. Orang yang duit banyak, kaya badan tegap sikit, dia hebat sikit, lagi ramai bini dia. Bila isteri dia mati, ya, bila suami dia mati, satu Ustaz Zamri juga. Bila suami dia meninggal dunia, nampak tak? Isteri dia ramai tak? Ramai. Ya? Atau bila suami dia meninggal dunia, dia ada isteri tak? Ada. Maka anak-anak daripada isteri yang lain. Okey, isteri pertama, anak dia. Kalau dia nak isteri ni, yang baru ni, ya, maka dia akan ambil selai baju, dia pergi dia campak emas tu. Dia campak emas tu. Maka dialah orang berhak ke atas. Apa ni? Dia nak kahwin ke, ataupun dia nak minta kahwin orang lain ke, dia letak emas kahwin yang mahal-mahal, maka dia paksa. Tu Ustaz Zamri kata tadi, dia tak ada hak. Seorang isteri yang kematian suami, dia tak hak atas diri dia. Siapa yang berhak dia? Anak si lelaki yang meninggal tadi. Anak isteri yang lain. Kalau dia datang-datang, siapa sempat campak baju dulu, campak, dia lah kahwin. Dia paksa. Itu nama kahwin paksa. Datang Islam, no, tak boleh. Ya. Itulah ayat ini, nak paksa-paksa tak boleh. Sebab apa? Macam saya sebut cakap tadi, kalau janda dia berhak ahaq binafsi min waliyah. Seorang janda, ibu tunggal yang dah ada anak, dia berhak daripada wali dia. Nak pilih siapa? Dia pilih Atuk ke? Dia Ustaz Zamri ke? Ya? Dia lebih berhak. Tapi kalau gadis, dia kena minta izin. Kena minta izin, nak paksa-paksa, no way. Tapi yang Atuk cerita ni hari ni, Masya Allah, ada tak orang kahwin paksa ni hari? Ada. Dia buat macam mana? Pernah dengar pantun tak? Atuk ada pantun ni? Apa pantun ni? Tanam pinang rapat. Apa dia? Tanam pinang rapat-rapat. Pokok sawah tidak berduri. Pokok sawah tidak berduri. Ku cuba pinang tak dapat. Ku cuba pinang tak dapat. Ku pujuk, ku bawa lagi. Ku pujuk, bawa lagi. Sampai ke Lombok. Sampai ke Lombok. Paksa tak? Paksa. Ini pun paksa juga. Mana boleh macam tu? Apa sudah jadi belah lepas ke Lombok, apa jadi? Apa jadi? Tak tahu. Menyesal tak kehabisan. Menyesal. Satu. Yang kedua, hari ini, bukan kadang-kadang orang tak perasan. Di zaman semoden hari ini, ada orang kahwin paksa. Cara mana? Cara kuno. Cara kolot. Macam mana? Dia nak seorang perempuan.
Dia pujuk-pujuk tak dapat. Nak bawa lari pun tak dapat. Dia berjumpa Bomo Sakai. Bomo apa? Bomo Sakai. Tahu Bomo Sakai siapa dia? Dia duduk lautan tu. Ya. Tok tu dia. Saya nak puan ini gambar dia. Tolong Tok, tolong. Ya. Tok tu ambil coklat jampi. Kau nak bagi dia makan mesti dia lepas tidur tak boleh ni. Dia pun bagi coklat. Balut coklat bagi dia makan. Mesti kena punya kata dia. Dia pun bagi coklat dek. Nah coklat bagi akak tu. Dia kak coklat kak. Kakak tu ambil bola beg dia. Tak makan, nasib baik tak makan. Bawa balik ke rumah. Besok nak pergi kerja. Dalam proses output, input. Yang dalam beg keluarkan. Yang luar masukkan. Tisu buruk keluarkan. Tisu baru masukkan. Gicu merah keluarkan. Gicu hijau masukkan. Rupa-rupanya coklat tadi keluar. Lupa nak masuk. Lupa nak masuk dalam beg. Dia pergi kerja. Lepas pergi kerja. Mak dia masuk bilik kemas-kemas. Coklat. Kata mak dia. Rezeki kata mak dia. Mak jumpa coklat. Mak kata apa? Rezeki. Mak dia buka-buka. Makan. Lepas mak dia makan. Mamat oi. Mamat mana tu? Ha? Ini pun katanya kahwin paksa juga. Kalau dah orang tak nak, kita sudahlah. Sebab dalam Islam, cuba tengok ya dalam Islam, atuk pesan cucu atuk. Sama yang dalam nikahi luar sana ke. Ingat, Islam kata apa? Bila kita nak seorang perempuan, nak kahwin, dah jatuh hati dengan dia, minat dengan dia, maka Nabi kata apa? Fa'ti waliha. Datangilah siapa? Walinya. Wali dia siapa dia? Ayah dia. Kita berkenal seorang perempuan, jangan datangi dia. Jangan attack dia. Attack siapa? Ayah dia. Attack ayah dia, pakcik. Nak pakcik ongkot ke pakcik? Ada apa-apa kah? Ada lah sikit. Ya. Attack ayah dia dulu. Kalau ayah dia okey. Tapi kita ni attack siapa? Anak dia. Kita attack anak dia. Dah berjanji, bersumpah seia sekata ke laut tan api akan kurenang. Alah belah lalu. Mana tuan api renang bernama entah. Dia ke mulut naga lagi kurebut. Mana ada naga lagi dah. Dia tiba-tiba dah berjanji sampai nak kahwin, pak tak bagi. Apa jadi? Pak tak bagi, mak tak apa jadi? Bawa lari anak dara. Ada orang berlaku tak? Ada. Ini bukan yang paksa juga. Sebab dalam Islam, mana kita nak seorang perempuan, jangan attack dia. Attack siapa? Ayah dia. Bagi ayah dia cakap, mak minta maaf lah mak, anak pakcik ni kecil lagi. Ya. Dia nak belajar sekolah. Belah lah. Pergi cari yang lain. Bunga bukan? Sekuntum. Kumbang bukan? Ini tak nak, dia nak juga. Tak dapat cara baik, cara paksa. Itu orang kata, Islam ingat. Datangi wali dia. Kalau wali dia terima pindangan kita, kita bertunang. Kalau tidak, apa? Cari yang lain. Cari yang lain. Lama. Lama tak? Lama. Yang nak seorang tu pasal apa? Itu namanya kahwin paksa. Maka sebab itulah Islam ini ayat walaupun diturun sebab jahiliah. Tapi datang Islam, Masya Allah, kita nak kahwin. Nak bagi apakah untuk sehari? Yang bagi bila? Sampai ke? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau boleh, hanya maut memisahkan kita di akhirat. Kita bertemu semula. Itu dia maksud. Tapi hari ini, oleh kerana kita ni silap, kahwin terlalu seronok, kahwin geram, kahwin paksa, 2 bulan, dah cerai. Ada berlaku tak? Ada. Ada orang kahwin 18 hari cerai, ada tak? Ada. Dan itu cerita nak kahwin. Pilih elok-elok, minang elok-elok, bertunang masa elok-elok, kahwin elok-elok, semua elok insya-Allah. Terbina sebuah rumah tangga yang bahagia. Okey, cucu terfaham tak? Lepas tu jangan paksa-paksa. Besok ingat ya, esok siapa? Mak Efam nak kahwin, Bahami nak kahwin, siapa lagi? Faiz nak kahwin, siapa lagi? Sa'am nak kahwin. Jangan paksa-paksa. Kalau minang tak dapat, cari yang lain. Okey? Ingat satu ya? Okey, saya bertemu lagi di seri akan datang dalam rancangan Adik Sangga itu. Ma'assalamah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.